الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kitab Tahzib Syarah kepada At-Tahawiyah, muka surat kita baca sebelum sikit lagi muka surat 37. Bahagian 4, tanda-tanda kiamat. Kita beriman, kita beriman dengan adanya tanda-tanda kiamat, seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit. Kita juga beriman terbitnya matahari dari barat dan keluarnya ad-dabbah, seekor binatang, salah satu tanda kiamat, iaitu binatang yang dapat bercakap seperti manusia dari kediamannya. Itu ringkasan antara perkara yang wajib kita beriman dengan hari kiamat, termasuk jugalah tanda-tanda kiamat. Daripada Huzaifah bin Usaid, dia berkata bahawa Nabi SAW pernah menegur kami, maksudnya pernah menyapa kami, bukan tegur kerana salah, pernah menyapa kami ketika kami sedang berbincang sesuatu. Maka baginda bertanya, apakah yang kalian bincangkan? Kami menjawab, kami mengingati hari-hari kiamat. Kami mengingati hari kiamat. Baginda pun bersabda, sesungguhnya kiamat itu hanya akan berlaku, terjadi bila sebelumnya terjadi, bila tu bila potong tu, hanya akan terjadi setelah ataupun sebelum kamu menyaksikan 10 tanda-tandanya. Kiamat tidak akan berlaku sehinggalah muncul dulu tanda-tanda kiamat. Samalah juga dengan tanda-tanda seperti kematian. Tidak berlaku kematian melainkan ada tanda-tanda dia, seperti tua dan seumpamanya. Samalah juga, walaupun dinyatakan di dalam Al-Quran kedatangan hari kiamat itu baghtatan, datangnya secara tiba-tiba, tapi itulah bukanlah bermaksud tiada tanda-tanda, Sebab walaupun ada tanda-tanda, bila berlaku itu belum lagi diketahui oleh manusia. Kemudian baginda menyebut ad-dukhan, asap, asap, ad-dajjal, datangnya pembohong, ad-dabbah, binatang yang dapat berbicara, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam, Ya'juj tukar, Ya'juj dan Ma'juj, 3 kali gerhana, iaitu gerhana dari timur, gerhana dari barat, dan gerhana di tanah Arab. Yang terakhir dari tanda-tanda itu adalah api yang keluar daripada negeri Yaman, yang akan mengiring mereka, menghalau mereka ke padang mahsyar. Hadis terjemahan ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadisnya adalah hadis sahih yang menjadi wajib ke atas umat Islam beriman dengannya. Jadi perkara iman ini, beriman kepada Allah, benda yang semua orang beriman. Semua orang beriman kepada adanya pencipta, adanya pencipta. Kemudian beriman kepada hari akhirat. Beriman pada akhirat inilah ramai orang tak nak percaya. Kalau percaya pun benda yang
yang tidak diberitahu oleh Al-Quran dan hadis. Seperti setengah-setengah agama percaya kepada karma. Bukan? Itu tak ada dalam hadis. Apabila berlakunya penjelmaan semula, bila mati jadi ayam ke, jadi orang ke, dan seumpamanya. Ataupun percaya kepada hantu-hantu, itu tak ada dalam Quran hadis. Bukan? Yang adanya syaitan, jin saja. Yang hantu polong ke hantu apa, itu barangkali hanyalah nama-nama yang dinamakan dan diberi nama oleh manusia yang tidak ada dalam hadis. Jadi perkara-perkara gaib ini tidak boleh dicapai oleh akal manusia. Sebab itu bila kita tengok Al-Quran, Al-Quran ini banyak perkara gaib. Banyak perkara gaib dalam Al-Quran. Sehingga kan dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, 3/4 daripada kandungan Al-Quran menceritakan tentang beriman dengan perkara gaib. Jadi macam mana Al-Quran nak membuktikan bahawa di sana ada perkara gaib? Benda yang tak nampak dan benda yang belum lagi dihadapi oleh kita, Al-Quran dah bagi tahu. Bagaimana Al-Quran nak membuktikan bahawa apa yang Quran bagi tahu itu betul? Kalau zaman dahulu diberinya perkara yang akan berlaku yang mereka nampak. Seperti firman Allah, sayaqulus sufaha'u minan nas. Orang-orang bodoh itu akan berkata. Ayat Quran turun berkata, orang bodoh itu akan berkata. Apabila Nabi diberi diperintahkan supaya berpaling daripada berpaling tempat menghadap sembahyang kiblat itu daripada Baitul Maqdis kembali kepada Masjidil Haram. Quran kata nanti mereka akan berkata, tak berkata lagi. Sepatutnya orang kafir ni bila dengar ayat Quran akan berkata, mereka hanyalah diam sahaja, itu sudah cukup untuk membuktikan bahawa Al-Quran itu palsu. Tapi mereka tetap berkata. Selepas diperintahkan mereka berpaling daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, lalu orang-orang Yahudi itu berkata, apa ni agama tidak ada prinsip. Jadi benda yang akan datang diberitahu oleh Allah, ini benar, maka segala perkara yang saya ingin bagi tahu kepada kamu yang jauh lagi ke hadapan juga benar. Samalah juga apabila Rasulullah SAW bersedih apabila Majusi mengalahkan Majusi mengalahkan Rom. Kan, ghulibatir Rum. Rom dikalahkan fi adnal ard wa hum min ba'dihi sayaghlibun. Dan Rom itu dikalahkan di suatu tempat, dan Rom itu akan mengalahkan mereka kembali fi bid'i sinin, dalam 2-3 tahun ataupun 3-4 tahun. Dalam beberapa tahun nanti Rom akan mengalahkan Majusi kembali. Dan betul, beberapa tahun lepas itu Rom berjaya mengalahkan Majusi. Jadi orang Islam nampak dan orang kafir pun nampak betapa yang diberitahu akan datang itu benar. Maka untuk memberitahu bahawa perkara gaib yang lain yang lebih jauh itu juga benar. Itu teknik nak membuktikan bahawa Quran bagi tahu ini, saya bagi tahu ni benar. Kalau zaman kita baru bertemu beberapa ilmu sains di dalam Al-Quran. Seperti apabila mereka itu disesatkan. Man yuridillahu an yudlil wa man yurid an yudillahu, siapa yang Allah Ta'ala mahu sesatkan mereka, yaj'al sadrahu dayiqan, mereka akan sesak nafas bila naik ke langit, sempit dada. Zaman sahabat tak nak fikir perkara ni. Sahabat hanya berdiam diri sahaja, tak tanya apa maksud tak boleh bernafas. Mereka faham barangkali sesak dada, tak boleh bernafas, kan? Tapi apakah yang berlaku bila mereka naik ke langit? Itu hanya dibenarkan apabila kita ada kapal terbang dan seumpamanya, dan ia membenarkan ilmu kita sekarang ni,
Kan zaman dulu benda-benda nampak fizikal, seperti Rom mengalahkan, seperti mereka berkata dah kita dah selesai, tidak berlaku pada zaman kita. Zaman kita berlaku apa? Sains membuktikan banyak kandungan Al-Quran itu benar berlaku. Jadi membuktikan bahawa perkara gaib yang ingin diberitahu itu benar berlaku. Dan satunya lagi, perkara yang akan berlaku yang kita bicara ini mengikut ilmu kita macam susahlah nak berlaku. Walaupun itu boleh berlaku. Matahari naik ke barat, ini benda yang salah dari segi seperti fizik salah kan. Tapi kita kena ingat Al-Quran, kejadian bumi ini dia telah diprogramkan, dia telah dicipta begitu. Sebab itulah setengah ulama disebut kenapa di dalam Al-Quran apabila menceritakan tentang perkara kiamat, dia menggunakan lafaz fa'il madhi, benda yang telah lepas. Benda yang telah lepas, sedangkan tak akan berlaku lagi. Ata amrullah, telah datang urusan Tuhan. Kiamat tak datang pun lagi, akan datang. Tapi Allah Ta'ala menggunakan perkataan telah, past tense. Sama juga dia menggunakan di samping perkara yang lepas, dia menggunakan lafaz kalau orang belajar bahasa Arab, naib fa'il ataupun ayat pasif dalam bahasa Melayu kan, makan, dimakan. Jadi seperti yang kita baca, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi itu digoncangkan. Siapa yang menggoncangkan? Allah Ta'ala yang menggoncangkan. Tapi Allah Ta'ala dia buang pembuat, dia datang dengan ayat pasif untuk memberitahu bahawa semua ini telah diprogramkan. Jadi benda-benda yang kita baca ini macam tak nampak dari segi sains kita, tapi sebenarnya dia berlaku mengikut sebab yang jelas. Sebagai contohlah kita ambil yang berlaku pada nama yang Hulu Langak ni, banjir ni. Dia berlaku, kita memanglah kita faham dan kita beriman datangnya semuanya daripada Tuhan, daripada Allah. Tetapi dia tak datang tanpa sebab yang betul. Tiba-tiba je tak ada. Dia datang, contoh, kenapa datang ke sini? Angin tu, hujan datang ke sini, tak pergi ke sana. Daripada mana? Daripada Filipina tak? Datang ke sini kan? Datang pula tu berkampung di pertengahan sahaja di Malaysia. Tak pergi sana. Rupa-rupanya kerana pergerakan tekanan rendah dan tekanan tinggi itu berbeza, menyebabkan datangnya begitu. Maksudnya nak ceritanya ialah kejadian alam ini yang seperti kita tak berapa yakin kan. Rupa-rupanya dia berlaku mengikut sains. Dia tak berlaku tiba-tiba salah. Maka kita pun bertanya, bagaimana dia boleh keluar api menghambat manusia? Bagaimana dia boleh keluar matahari daripada barat? Itu kita tak boleh nak jawab lagi. Barangkali ilmu-ilmu akan datang, akan menjawabnya nanti ya. Sebab sebenarnya mereka sudah pun mengkaji ya. Mereka sudah pun mengkaji kemungkinan ini, walaupun mungkin dalam, kita boleh tanyalah profesor kita dah yang hebat jurutera ni kan, bagaimana akan datang ilmu ini akan membuktikan kejadian ini berlaku mengikut fiziknya yang betul, bukannya bercanggah dengan akal. Itu Islam dia datang begitu, dia tidak akan menyanggahi akal ya. 1 capur 1 2, datang Islam tidak 1 capur 1 3, tak begitu. Dia tetap berlaku mengikut sunnatullah ya. Dah kenapa dia berlaku? Sebab-sebab macam-macam lah. Biasanya sebabnya daripada tangan-tangan manusia itu sendiri ya. Tangan-tangan manusia itu sendiri. Kisah Dajjal dan turunnya Isa bin Maryam, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin illa anzara qaumahu al-a'war ad-dajjal ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war wa maktubun baina 'ainaihi kafara." Setiap nabi pasti memperingatkan umatnya, mengingatkan umatnya
terhadap si mata satu Ad-Dajjal, ya, yang pembohong. Ingatlah bahawa ia bermata satu, sedangkan Tuhan kalian tidaklah bermata satu. Di antara kedua-dua matanya tertulis kafir. Jadi ini adalah berkenaan dengan Dajjal. Nabi-nabi dahulu telah memperingatkan tentang fitnah Dajjal, ya. Apabila nabi-nabi dahulu telah pun memperingatkan kaumnya tentang bahayanya Dajjal, maka dia memang bahayalah. Zaman-zaman dahulu terlepas daripada fitnah Dajjal, dan fitnah Dajjal ini memang akan berlaku pada tahun kita. Pada tahun kita lah, kita sempat ke tidak sempat ke, wallahu alam, tapi Dajjal itu akan berlaku pada masa kita. Dalam riwayat yang lain ditafsirkan iaitu kafir. Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan lainnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak lagi akan turun kepadanya Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Tidak lama lagi akan turun Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, serta membatalkan, ya, bukan melakukan tu, menghapuskan jizyah. Dia salah terjemah, ataupun mungkin bahasa dia, ya, kalau bahasa kita, membatalkan jizyah, seperti pajak cukai kepada orang kafir dalam negara Islam. Jadi berkenaan dengan tiga perkara ni, Nabi Isa alaihi salam datang menghancurkan salib. Apa maksud menghancurkan salib? Sama ada dia meruntuhkan agama Kristian, ya, itu lebih jelas. Meruntuhkan agama Kristen ini dalam pelbagai cara, sama ada dengan hujah ataupun dengan kekuatan. Dua-dua ini dinamakan kekuatan, sama ada kekuatan hujah atau kekuatan ketenteraan. Kekuatan hujah, oleh kerana mereka beriman dengan Nabi Isa alaihi salam, lalu bila datang Nabi Isa mengaku bahawa dia adalah umat Nabi, pesuruh Allah, maka orang-orang Kristian sepatutnya tidak ada hujah untuk beriman dengan agama mereka. Yang keduanya, apabila kekuatan umat Islam itu semakin bertambah. Ini cara-cara yang pelbagai, bukan? Macam mana kita nak beriman? Tunggu dan lihat sajalah. Ini berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Kerana kalau kita lihat, sebab itu kita lihat di Eropah, di tempat yang kuat Islam, ya, di Eropah, agama Islam adalah agama yang kedua selepas Kristian, yang berasalnya daripada kosong. Apabila kerajaan Umayyah di Sepanyol itu ditumpaskan, maka dibunuh segala orang Islam. Maksudnya kira hampir tak ada orang Islam ketika itu, tapi tiba-tiba mereka ramai, ya. Bahkan kalau kita melihat ada undang-undang, UK telah membuat undang-undang tidak boleh lagi ditukarkan gereja kepada masjid. Tak boleh tukar dah. Sebab apa? Kerana gereja-gereja mereka ini tidak laku. Tak ada orang pergi. Kalau kita pergi ke UK, orang kulit hitam pergi gereja lain, orang kulit putih pergi gereja lain. Dan gereja-gereja mereka ni tidak laku dah, sikit orang. Hanyalah ramainya barangkali masa perkahwinan ataupun kematian. Itu je ramai. Masa lain tak ada. Jadi mereka ini perlu kepada duit untuk beki masjid, untuk apa-apa yang infrastruktur masjid. Jadi bila orang tak ramai, duit tak cukup, maka menyebabkan mereka menawarkan kepada orang-orang yang tertentu untuk dijualnya gereja-gereja mereka, dan ramai orang-orang Islam membelinya, sehingga keluar undang-undang tak boleh lagi ditukar masjid masjid daripada gereja. Itu kemungkinan maksud
salib itu dihancurkan melalui kekuatan ketenteraan. Ini ramainya orang Islam. Samalah juga dengan Amerika. Amerika ni kita kira negara yang kuat Kristian, ya. Tapi apabila mereka mengimport hamba-hamba daripada Afrika yang dahulu kalanya adalah Islam, sehingga sekarang Amerika juga ramai orang-orang Islam, ya. Samalah di mana-mana yang berlaku. Dan membunuh babi, samalah, ya, dia termasuk dalam tertegaknya Islam di zaman Nabi Isa alaihi salam, sehingga tiada lagi mereka yang memakan babi dan tidak lagi dilakukan jizyah. Maksudnya jizyah dah tak ada. Orang ketika itu hanya perlu terima Islam ataupun bukan Islam, ataupun kematian. Islam ataupun mati, kerana mereka tak ada hujah. Dan orang Yahudi mana? Oh, jadi habis dah masa ni barangkali, ya. Kerana Nabi ada sebut tidak akan berlaku kiamat sehingga orang-orang Islam membunuh orang-orang Yahudi semuanya, sehingga mereka bersembunyi di belakang pokok-pokok dan batu-batu. Lalu semua pokok-pokok dan batu-batu itu berkata, wahai Muslim, warai Yahudi, belakang aku ni ada orang Yahudi, maka bunuhlah mereka. Melainkan satu pokok yang dinamakan pokok Gharqad, inilah pokok Yahudi, ya. Itu akan datang. Bila berlaku wallahu alam, ya. Harta akan melimpah. Ini zaman kemakmuran. Itulah apabila Islam ini ditegakkan, apa yang perlu kita yakin ialah kehidupan kita akan melimpah ruah daripada kesenangan, sehingga mereka ni jatuh kembali sebab kesenangan. Islam dia, kalau kita fikir, dia bukan jatuh sebab dia miskin, bukan, ya. Negara-negara Islam dulu dia jatuh sebab mereka ni kaya, lalu mereka lupa untuk beramal dengan agama, ya. Mana-mana bangsa apabila mereka duduk dalam kesenangan, mereka akan mula menjadi lemah. Bangsa-bangsa yang dulu dia susah, maka dia akan membesar dalam penuh kekuatan. Sama dengan anak kita. Kalau masa kecil kita bagi segala-galanya, maka dia akan besar dengan penuh dengan lembut dan lembek. Tapi kalau kita dulu, ayah kita menoreh, duduk dalam bendang dan segalanya, maka kita pun bangun dengan penuh kemegahan dan kekuatan. Sehingga tidak ada lagi yang memerlukan harta ini. Dikala itu, sekali bersujud lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kenapa ni? Sekali sujud ni lebih baik daripada segala isinya. Ya, kerana barangkali masa di situ dah singkat, ya, dah singkat sangat, maka dia gandakan pahala-pahala yang diberi kepada orang-orang yang sujud kepada Allah. Itulah kemurahan Allah Ta'ala. Kemudian Abu Hurairah berkata, kalau kamu mahu tahu, bacalah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadis yang kita baca ni terjemahan daripada hadis riwayat Muslim. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun daripada ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, kepada Isa. Ini jelas dalam Quran. Sebelum kematiannya, kehancurannya dan kiamatnya, pada hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Ada juga hadis-hadis tentang Dajjal, Isa bin Maryam alaihi salam, yang turun dari langit dan membunuhnya. Dan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Hari-hari yang ditentukan sesudah terbunuhnya Dajjal yang lalu, ya, membinasakan semuanya dalam satu malam berkat doa kaum muslimin atas mereka luas untuk membentangkan permasalahan berikut. Jadi perkara-perkara yang disebut inilah secara dasarnya, ya. Lebih banyak lagi kalau kita melihat kepada buku-buku yang lain daripada ini. Dan satu perkara yang menariknya ialah mereka ini akan dibinasakan dengan berkat doa orang-orang yang beriman. Itulah penting, ya. Zaman-zaman
yang penuh dengan pancaroba ini, doa orang-orang yang beriman sangat perlu, ya. Di samping untuk menguatkan iman kita, jati diri kita, dia juga adalah senjata-senjata yang sangat ampuh kepada orang-orang Islam. Bahkan diberi kelebihan kepada orang-orang yang beriman di akhir zaman. Mimpi mereka hampir semuanya benar belaka. Tengok, ya, Tuhan bagi barangkali mimpi-mimpi mereka ini nampak yang akan datang. Nampak strategi-strategi yang mesti dilaksanakan. Diberi kepada orang beriman. Mimpi macam mana? Wallahualam. Tapi nak ceritanya kemungkinan mimpi seperti itu. Kerana orang-orang Islam menghadapi fitnah yang maha dahsyat. Doa mereka sahajalah yang menyelamatkan mereka. Maka barangkali mimpi mereka itu dapat menyelesaikan masalah kehidupan mereka. Keluarnya ad-dabbah dan terbitnya matahari dari barat. Adapun keluarnya ad-dabbah, dabbah ni binatang, ya. Dan terbitnya matahari dari barat disebut di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Dan apabila perkataan telah jatuh ke atas mereka, maksudnya ketetapan daripada Allah Ta'ala, hari kiamat akan berlaku pada waktu itu dan waktu ini, ya. Maka kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan berkata kepada mereka bahawa sesungguhnya manusia tidak lagi yakin kepada ayat-ayat kami. Ketika ini juga Al-Quran akan diangkatkan, ya, diangkatkan, bunyinya berdengung, ya, bunyinya berdengung. Dan cerita tentang Al-Quran ini diangkatkan pernah berlaku. Saya rasa dalam tahun 90-an, satu Malaysia kecoh apabila dibukanya Al-Quran, tiba-tiba beberapa muka surat tak ada dalam Al-Quran. Saya rasa tuan-tuan punya ingat, ya, yang berlaku zaman-zaman dulu, buka tak ada. Itu barangkali baru satu daripada tanda-tanda Allah Ta'ala. Nak bagi kejut dulu, bagi yang kecil-kecil dulu, sebelum datangnya yang besar-besar ni pada hari-hari yang terakhir. Juga firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Qul intaziru inna muntazirun. Yang mereka nanti-nantikan tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Ya, apabila mereka tidak mahu beriman kepada Allah, mereka mempersenda-sendakan bila. Ya. Lalu dijawab, mereka ini tidaklah hanya menunggu, melainkan pada hari kematian mereka, atau kedatangan seksa Tuhanmu, ataupun barangkali turunnya bala-bala kepada mereka, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu, pada hari datangnya ayat daripada Tuhanmu. Ya, ini tanda-tanda hari akhirat. Tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, bila sama ada datang kepada mereka ini kematian, ataupun datangnya kepada mereka bala bencana yang mematikan, ataupun datang kepada mereka matahari naik daripada barat, maka iman mereka tidak akan lagi diterima selepas daripada itu. Atau dia belum mengusahakan kebaikan pada masa imannya, ataupun mereka itu dah beriman tetapi tidak melakukan tuntutan iman sehingga nyatanya tanda-tanda Tuhan, maka amalan selepas itu tidak lagi diterima. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami juga
menunggu. Ini satu kaedah hujah untuk menetapkan pendirian-pendirian mereka. Apabila kita berhadapan dengan mereka yang tegar menghina agama, menentang agama walaupun hujah telah diberikan, maka cukuplah berkata, "Qul intaziru inna muntazirun." Tunggulah. Kami juga tunggu, kamu juga menunggu. Nanti mahkamah di akhirat kelak akan menentukan siapakah yang benar, siapakah yang salah. Innahum mayyitun, innaka mayyitun, wa innahum mayyitun. Kamu mati wahai Muhammad dan mereka juga akan mati wahai Muhammad. Nanti apabila dah semua mati, barulah tahu di manakah kebenaran, di manakah kebenaran. Itu untuk kata putus. Apabila kita dah berhujah kepada mereka, mereka tidak mahu lagi mendengar hujah-hujah kita, cukup. Tak perlu lagi kita nak memaksa mereka ataupun kita nak bersedih dengan keenggangan mereka. Ketika mentafsirkan ayat tersebut, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat hanya akan terjadi, hari kiamat hanya akan terjadi apabila matahari terbit dari barat. Apabila manusia menyaksikannya, nescaya mereka semua akan beriman. Masa ni baru nampak, tapi kiamat tidak akan berlaku illa ala syiraril khalqi, tidak akan berlaku melainkan di atas bangsa manusia yang paling buruk sekali, paling jahat. Jadi kalaulah kita termasuk dalam kalangan mereka, taubatlah cepat-cepat, taubatlah cepat-cepat sebelum datangnya hari yang tidak ada guna lagi penyesalan apabila melihat bukti-bukti yang nyata di hadapan kita. Itulah hari yang berguna, yang tidak berguna lagi keimanan seseorang bagi dirinya. Tertinggal tu. Itulah hari yang tidak berguna lagi keimanan seseorang bagi dirinya, tak kala sebelumnya ia tidak beriman. Diriwayatkan oleh Muslim daripada Abdullah bin Amr, dia berkata, aku hafal satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan aku lupa selama-lamanya. Tengok sahabat, walaupun dia duduk dalam kalangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah SAW menceritakan tanda-tanda kiamat ini, mereka gerun. Sehingga hadis yang disebut oleh Rasulullah SAW tidak akan dilupai selama-lamanya. Ada sahabat bertanya, bagaimana kami boleh hancur sedangkan Rasulullah ada, wa fina salihun, sedangkan dalam kalangan kami ini ramai orang-orang soleh. Rasulullah kata, idza kathural khabath, apabila banyaknya dosa-dosa dan orang-orang soleh itu hanyalah melihat sahaja, doa mereka tidak lagi diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi apabila banyak kemungkaran, jadi orang-orang soleh ni nak tegur macam mana? Tak berani dia nak tegur. Ketika itu berlakulah apa yang ditentukan oleh Allah, hari kemusnahan manusia. Walaupun dalam kalangan mereka ada beberapa orang-orang yang soleh, cumanya mereka itu akan dibangkitkan oleh Allah mengikut niat masing-masing. Kalau niat mereka hanyalah kerana takut kepada dunia, maka dia akan diseksa oleh Allah Ta'ala. Tapi kalaulah mereka itu dimatikan dalam keadaan mereka berjihad, maka dia diampunkan oleh Allah Ta'ala, diletakkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Aku mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tanda kiamat yang pertama kali keluar adalah terbitnya matahari daripada barat. Tengok, itulah kita fikir. Kita fikir ni dajjal aje tak? Kita fikir dajjal aje. Ni orang sahabat sebut ni, khab pertama sekali keluar matahari daripada barat. Bila matahari daripada barat, maka iman sebelum itu, iman selepas itu tidak lagi diterima. Jadi marilah dajjal lagu mana pun. Sebab itulah ada orang sebut, apabila mereka berhadapan dengan dajjal, maka mereka tetap akan menjadi kufur. Barangkalilah, barangkali. Tapi ini seolah-olah bertentangan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi. Kerana Nabi Isa alaihissalam itu dikira orang yang Muslim, ataupun mungkin juga termasuk orang-orang yang sudah beriman sebelum itu. Adapun orang yang beriman selepas itu, iman mereka tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala.
dan keluarnya dabbah di tengah manusia di waktu duha. Apabila yang satu sudah datang sebelum yang lain, maka yang satu lagi tidak lama lagi akan segera muncul. Sebab itulah ada ulama sebut hanyalah dalam masa beberapa bulan saja tanda besar yang pertama, yang kedua, yang ketiga ini dicepat berlaku. Tanda cepat yang berlaku. Yang dimaksudkan di situ adalah tanda-tanda yang pertama yang tidak lazim. Meskipun Dajjal dan turunnya Isa dari langit, demikian juga keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, semuanya datang sebelum kedua-duanya. Namun semuanya adalah hal-hal yang lazim, hal-hal yang memang akan berlaku kerana mereka semua adalah manusia. Menyaksikan orang yang seperti mereka bentuknya secara umum adalah hal yang wajar. Adapun keluarnya dabbah dengan bentuknya yang aneh, yang tidak lazim, ditambah lagi bercampur bau dengan manusia. Binatang dabbah ni dia keluar tak sama dengan binatang-binatang yang lain, Ada setengah kata ekornya dan kepalanya tidak diketahui, maksudnya binatang pelik lah ni, Ditambah lagi bercampur bau dengan manusia, lalu akan dicap mereka yang menyaksikan dengan mukmin dan kafir. Lalu dabbah ni bagi tunjuk, bagi cok atas dahi seseorang, ini mukmin, ini kafir, Itu adalah hal yang di luar kebiasaan. Itulah tanda kiamat yang pertama yang ada di bumi, sebagaimana terbitnya matahari dari barat yang menyelisihi, yang khilaf kebiasaan yang lazim, merupakan tanda kiamat yang pertama di langit. Itulah tentang perkara-perkara yang wajib kepada kita beriman dengan tanda-tanda kiamat. Maka ada sahabat bertanya, mata sa'ah, bila hari kiamat? Bila hari kiamat? Nabi tanya, apakah yang kamu sediakan? Apa yang kamu sediakan untuk berhadapan dengan hari kiamat? Ma'a'adatta lis-sa'ah. Apakah yang kamu bersedia melakukan, apakah persediaan kamu untuk menghadapi hari kiamat? Sahabat kata, aku tak ada sembahyang pun aku tak banyak. Puasa aku tak banyak. Tapi aku cinta padamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kalau begitu kamu bersamanya di akhir-akhirat. Kamu bersamanya dalam syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang penting ialah bukan tanda-tanda tu. Tanda-tanda itu hanyalah untuk memantapkan keimanan kita sahaja. Yang lebih penting daripada itu ialah kita bersedia untuk menghadapinya pada waktu sekarang. Kerana dia boleh berlaku bila-bila masa saja. Dan perkara yang lebih besar daripada itu ialah kiamat yang dikatakan kiamat kecil. Kiamat kecil ini semua orang melupainya. Sebab itulah Nabi sebut, siapa orang yang paling cerdik? Orang yang paling cerdik ialah yang paling banyak mengingati mati dan bersedia untuk menghadapinya. Dia berasa dia akan mati. Dia yakin dia akan mati. Maka waktu yang singkat ini dia berusaha untuk menambahkan amalannya. Berusaha untuk bekerja bersungguh-sungguh. Berusaha untuk berjihad menegakkan kalimah Allah. Tidak sia-siakan amalannya. Tidak sia-siakan umurnya. Umur kita berapa tahun lagi tinggal agak-agak? Agak-agak kita lah. Berapa tahun kita nak hidup? Berapa tahun? Rasa-rasa paling panjang pun 70 lah. Barangkali ada lebih 70 sini kan. Tapi 70 tu kira panjang dah. Dah larat dah kita. Jalan pun dah orok. Zaman sekarang lagilah kita ada 5-6 serangkai penyakit dah. Kata 70 muda lagi. Ada 90. Kita letaklah 90. Tapi 90 ni setakat kita tengok tak jumpa lagi orang sihat boleh berlari belakang berat umur 90 ni. Biasanya dah bertongkat dah lah. Dah habis 90. Okeylah kalau kita letak umur kita 90. Dan umur kita sekarang berapa? 50, 40 tahun lagi kita nak hidup. Lepas 40 tahun, kita mati dah. Betul tak? Jadi kita nak cari apa lagi? Umur yang berbaki 40 tahun tu kita nak cari apa? Kalaulah umur kita 40 tahun. Kalau umur lebih kurang pada tu, sebab itulah semua orang bila mati, laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, boleh tak lewatkan sikit?
lewat sekian. Laula akhartani, wahai Tuhan tolong lambatkan sikit mati aku ni. Kenapa? Fa asaddaqu, sebab aku nak sedekah. Ya, harta banyak rupa-rupanya kita terlupa. Tercari harta tu bagus dah, tapi kita terlupa kewajipan harta. Apa dia? Sedekah. Dah, fa asaddaqu fa asaddaqu, apa lagi satu lagi? Dan aku ingin beramal soleh. Satu lagi, dua dia tinggal rupanya. Pada harta untuk sedekah, pada masa umur dia untuk beramal soleh. Ya, itulah kekurangan yang ada pada kita, yang mesti kita top up, yang mesti kita perbaiki. Kerana masa yang ada pada kita sangat-sangat cemburu, ya, sangat-sangat cepat, apatah lagi apabila kita disibukkan dengan perkara-perkara yang melalaikan. Jadi saya rasa sekadar cukup, ya. Kalau kita baca ni nanti tergantung pula. Jadi kita akan masuk insya-Allah pada bulan 8, bahagian kelima, hari kebangkitan dan hari pembalasan. Jadi ada nak tanya ke? Ada nak bincang-bincang ke? Ya, sila tuan. Ya. Saya tak jumpa lagi lah, ya, tentang apabila Nabi SAW ada menyatakan la taqumus sa'ah hatta yuqatil muslimun al-yahud, sehinggalah orang Islam membunuh orang-orang Yahudi. Lalu orang-orang Yahudi ini bersembunyi di belakang pokok-pokok. Lalu pokok-pokok dan batu-batu ini bercakap macam mana, wallahu a'lam, ya. Bercakap sama ada bercakap betul ataupun bercakap ada simbolik, maksudnya barangkali kita punya teknologi ke, wallahu alam, ya. Ilmu itu sampai, ya, melainkan pokok gharqad. Jadi mengikut tuan yang bertanya kata tadi, terdapat orang-orang Yahudi menanam pokok itu di rumah-rumah mereka, sebab bagi mereka barangkali mereka juga membaca hadis-hadis yang mengatakan bahawa pokok ini tidak akan memberitahu kedudukan mereka. Jadi hadis yang pertama sebut tadi membunuh semuanya. Yang bawah tu kata pokok, ada satu pokok yang tak bagi tahu. Adakah dia bertentangan antara maksud hadis kata bunuh semua, tapi bawah pokok ni kata tidak membunuh, kerana pokok ni tak beritahu. Jadi bagi kata yang tidak bercanggah dengan hadis, maksudnya itulah yang menyenangkan umat Islam untuk membunuh mereka, kerana tidak perlu kepada pencarian, tidak perlu kepada pendedahan. Kita dah tahu di mana tempat bersembunyian mereka, ya. Adapun perbincangan ulama tentang mereka ini akan selamat apabila bersembunyi di balik pokok gharqad itu, wallahu alam lah, saya tak jumpa, ya. Tapi kalau mengikut zahir hadisnya, bahawa hadis potongan pertama dengan potongan kedua itu tidak bertentangan, kerana kita nampak bahawa dia seperti memudahkan orang Islam itu mencari mereka, ya. Di antara kita nampak kalau ikut flow sejarahnya, bagaimana kalau kita fikir orang Islam akan membunuhkan orang Yahudi, sedangkan orang Yahudi duduk di pelosok seluruh dunia. Islam kata orang Islam akan membunuh semua Yahudi, sedangkan Yahudi ada di Afrika, ada di India, ada di Serbia, merata-rata Yahudi. Macam mana kita nak cari? Maksud membunuh semuanya itu barangkali maksud dia kebanyakan, bukan semua. Satu.
Yang keduanya, apabila kita melihat orang-orang Yahudi sudah pun menubuhkan negara, sedangkan sebelum ini mereka tak ada negara. Mereka tak ada negara ni bukan sebelum Nabi Muhammad SAW, bukan masa zaman Nabi saja. Mereka tak ada negara sebelum lagi. Sebab apa? Mereka apabila mereka membunuh para Nabi yang ramai, Allah Ta'ala mendenda mereka. Ainama suqifu, di mana sahaja mereka berada, mereka dihinakan. Mereka dihinakan di mana-mana sahaja. Mereka membunuh banyak Nabi lalu didenda oleh Allah. Orang Yahudi hanyalah berkumpul di Madinah menunggu Nabi mereka. Mereka tak mampu pun menubuh negara. Walaupun ketika itu mereka pakai ekonomi. Yang memerintah negara Madinah itu adalah antaranya Abdullah bin Ubay, yang tak nak masuk Islam kerana kedatangan Rasulullah SAW seperti mengambil kemasyhuran Abdullah bin Ubay. Jadi orang Yahudi ni baru ada negara. Baru ada zaman 1924 barangkali tak. Apabila British bersama dengan Zionis Kristian itu menubuh negara Israel. Apabila kerajaan Osmaniyah itu jatuh. Jadi penubuhan mereka ini seperti ingin membenarkan. Kita tak nampak benda jauh dah. Kita hanya percaya bahawa mereka ini akan bunuh. Cuma kita nak tengok dia berlaku, sebab dia tidak berlaku drastik tanpa ada sebab yang kukuh. Jadi mereka ini ada negara dan mereka memanggil pula orang-orang luar daripada negara mereka ini untuk datang ke Yahudi, berkampung di negara mereka sendiri. Tak cukup, tak muat negara Yahudi itu, maka dibesarkan negara Yahudi sehingga Palestin dah tak ada dalam peta dunia. Jadi kita nampak macam flow itu seperti memudahkan orang Islam mencarinya. Tapi kita kena ingat apabila dalam ilmu bahasa Arab, semuanya itu ada kadang-kadang bermaksud semuanya. Ada kadang-kadang bermaksud kebanyakan. Jadi oleh kerana ilmu tentang mereka bersembunyi di belakang pokok yang dinamakan pokok Gharqad itu di luar ilmu kita. Bagaimana mereka boleh bersembunyi di belakang pokok? Kita tak tahu. Betul tak? Kalau fikir sekarang ni, mana mungkin mereka duduk belakang pokok je. Semua orang akan nampak. Tak? Barangkali duduk atas pokok, buat rumah atas pokok. Adakah kita takkan nampak? Kalau ikut logik kita, nampak mana mungkin. Jadi bagaimana mereka bersembunyi di belakang pokok Gharqad? Itu barangkali akan diterjemahkan pada akan datang. Bagaimana? Wallahu alam lah, ya. Sebagaimana zaman dulu bila Nabi kata sebaik-baik tentera yang membuka kota Constantinople. Kalau fikir orang sahabat pergi serang seperti mustahil untuk membuka kota Constantinople. Tapi berjaya dibuka oleh Muhammad Al-Fatih. Zaman yang selepasnya jauh daripada Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Jadi ini barangkali pada Nabi sebut, bahkan pada zaman kita orang-orang Yahudi itu bersembunyi di belakang Gharqad itu tidak dapat lagi ditafsirkan oleh otak-otak kita lah, ya. Sebab ini perkara yang akan datang. Jadi benda tu akan berlaku, barulah kita boleh nak tengok, oh ada, ya. Jadi ulama-ulama ni dia hanyalah dia bicara tentang benda yang akan yang masa hidup dia, dan pada yang akan datang hanyalah fardhon ataupun andaian-andaian. Jadi andaian ini kita hanya boleh tengok sekadar berhati-hati, bukannya itu sebagai tafsir ataupun tafsir yang konkret. Sebagaimana Dajjal. Dajjal, adakah Dajjal itu betul seorang manusia, ataupun dia adalah raksasa, ataupun di satu kumpulan, ataupun di satu agama? Ini belum lagi kita nampak. Barangkali akan datang, wal'iyadzubillah lah, kita naklah sempat dah. Barangkali dia akan datang, dia keluar bermata satu. Oh gini mata satu, akwar rupa-rupanya. Mata satu di sebelah ni buta, sebelah kiri tu. Dia bukannya mata duduk tengah. Yang kita tengok dalam filem-filem tu mata duduk tengah dah. Dia ni awak, maksudnya mata di buta sebelah. Bukan mata di satu dak, mata di buta sebelah. Adakah maksud dia Dajjal itu buta mata ataupun ada dua mata? Itu masih lagi kita tunggu dan lihat. Tapi harap-harap kita tak berjumpa lah dengan mereka, ya. Sebab fitnahnya sangat dahsyat. Saya rasa itulah kot barangkali tuan, ya. Lain pada tu wallahu a'lam, ya. Ya.
Hmm. 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 Itulah wallahu alam lah. Itu kedegilan mereka dah. Orang Yahudi tu, kalau kita baca sejarah dia, kedegilan dia itu tahap-tahap tak boleh nak fikir. Dah, apabila mereka itu dihinakan, dia hamba zaman Firaun. Mereka hamba kelas kedua kan. Lalu datangnya Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan mereka. Selepas mereka selamat daripada Laut Merah tu, lalu Nabi Musa alaihissalam dijemput untuk berbicara dengan Tuhan di Gunung Tursina kan. Mereka, bila Nabi Musa hanya lewat janji Nabi Musa dengan Tuhan 30 hari. Tapi bila sampai sana, Tuhan sekat, Tuhan tambah lagi 10 hari. Jadi 40 hari. Dia orang bawah sana dah kata dah Nabi Musa dah lupa janji dia. Tinggal ada kita, jom kita cari Tuhan yang baru. Sedangkan dalam kalangan mereka itu ada Nabi Harun. Nabi Harun pun takut nak cakap. Punya jahatnya dia orang ni. Satu. Yang keduanya, sejarah mereka membunuh Nabi-Nabi. Itu dia orang kerja dia. Yang ketiganya, mereka ini mengkaji kedatangan Nabi Muhammad. Sebab tu dah mereka tunggu di Khaybar. Mereka tunggu di Madinah. Dia tahu dah Nabi akan pergi ke Madinah. Kenapa dia tak tunggu di Mekah? Dia tahu dah Nabi di Mekah tu. Dia kenal Nabi ni lebih daripada mereka mengenal anak-anak mereka. Kenapa dia tunggu ke Mekah? Sebab dia tahu dah Mekah susah. Zaman susah. Zaman Nabi jadi raja ialah Nabi di Madinah. Bila sampai Nabi di Madinah, dia tahu itu Nabi. Tapi dia tak nak terima. Kenapa tak nak terima? Dia tunggu Nabi datang, dia tak nak terima lagi. Kenapa tak nak terima? Quran sebut hasadam min indi anfusihim. Kerana dengki. Tuhan tak nak pilih Nabi Muhammad akhir zaman ini daripada keturunan mereka. Padahal mereka tu satu keturunan. Betul tak? Dia hanya daripada Nabi Ishaq. Betul? Keluarnya Yaqub, keluarnya keturunan Israel. Dan Israel itu adalah maksudnya hamba Tuhan. Nama tu cukup cantik. Tak nak terima. Walaupun Tuhan sebut dah, dalam Quran sebut mereka ni akan dihalau di mana sahaja mereka berada. Dan mereka bila mereka mengkaji, barangkali ini barangkali lah, yang sebelum tadi dah sabit kita nampak kan, barangkali mereka pun dah tahu bahawa Nabi Isa itu akan turun. Tapi dia tak nak ambil Al-Masih Isa bin Maryam, tak nak ambil. Dia nak ambil Al-Masih Dajjal. Dajjal nama dia Al-Masih juga. Tapi dia nak ambil waktu, dia tak nak ambil yang ini. Yang Kristian. Agama dia itu agama yang diubah oleh Yahudi. Bukan diubah oleh Kristian. Kristian barangkali baru ubah lah. Tapi agama dia itu dah diubah dulu oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini dulu dia tak boleh berjumpa dengan Kristian. Dia benci Kristian ni. Sebab orang Yahudi dia tak nak terima Nabi Isa. Sebab Nabi Isa kacau puyuk nasi dia orang zaman dulu. Lalu sehingga orang-orang Yahudi bila mana dia melintasi gereja-gereja, dia akan meludah gereja-gereja. Bencinya dia pada gereja. Sehinggalah ada satu persidangan antara dia buat di Filipina untuk memberhentikan permusuhan Kristian dan Yahudi untuk kita hadapi Islam. Lalu orang-orang Kristian sebab kuasa politik ini, dia ingin menerima Yahudi. Padahal Yahudi selama-lamanya tidak akan ingin melainkan Yahudi. Gerakan mengkristiankan orang-orang Islam. Orang Kristian, dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mengkristiankan orang-orang Islam. Gerakan itu dinamakan tangsir ataupun kristianisasi, yang diasaskan oleh Zionis Kristian. Dia Yahudi, dia masuk Kristian dan dia jadi ketua Kristian, lalu merancang perkara ini. Sebab apa dia dah ajak orang masuk Yahudi?
Dia ajak orang masuk Kristian. Dia tak ajak, patutnya dia buatlah gerakan. Jom masuk Yahudi belaka. Tak ada. Dia nak suruh kita masuk Kristian belaka. Sebab apa? Supaya kita balas dengan Kristian, kita lupa Yahudi. Sedangkan dalam Quran kata, kamu akan la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Kamu akan berjumpa, dapati orang yang paling bermusuh dengan orang-orang Islam ialah orang-orang Yahudi. Tuhan tak sebut Kristian. Tuhan sebut orang yang paling bermusuh pada orang Islam, yang membenci orang Islam ialah Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan kamu dapati orang-orang Kristian itu lunak hatinya, mengalir air matanya. Tengok orang Kristian. Tapi kenapa kita balong Kristian, kita tak balong Yahudi? Itu kerja buat orang Yahudi pandai. Orang kerja orang buat Yahudi pandai. Jadi kenapa sampai orang Yahudi ni jelas dia kaji. Sebab ada satu dialog saya ada baca. Dia kata, jom kita bicara tentang Nabi Ibrahim. Orang Islam puji Nabi Ibrahim. Orang Yahudi juga puji Nabi Ibrahim. Kami, orang Islam kata, kami suka Nabi Ibrahim, lalu kami mengikuti Ibrahim. Kami buat haji, semuanya amalan Nabi Ibrahim. Kami berkorban, juga amalan Nabi Ibrahim. Haji itu hampir semua amalan Nabi Ibrahim. Jadi kami ikut Nabi Ibrahim kerana kami kasih dan taat pada Nabi Ibrahim. Kamu, apa yang kamu buat untuk membuktikan bahawa kamu kasih pada Nabi Ibrahim? Yahudi jawab, saya menentang Ibrahim. Itu terbalik. Dia bagi contoh. Contoh, kita ada anak. Apabila anak dah besar, anak yang baik ialah anak yang tak ikut ayahnya. Sebab anak tu sudah pandai berdikari. Dia patutnya kerja sendiri. Dia tak boleh ikut ayah dia, follow ayah dia. Patutnya ayah dia dah follow dia. Sebab ayah dia dah tua. Sepatutnya orang yang anak ni, dia hidup di sendirilah. Dia tak ikut lagi ayah dia. Itu anak yang cerdik. Itulah kami, kata Yahudi. Kerja dia daripada A sampai ke Z ialah menentang Allah. Apa yang Tuhan kata? Tuhan kata apa? Tuhan kata, bila kamu masuk Palestin, kamu katalah hittatun naghfir lakum. Kami ampunkan kamu dan kamu memang boleh masuk Palestin. Mereka ni dihalau daripada Palestin. Tanah mereka. Lalu mereka pun masuk Palestin, mereka ubah ayat Al-Quran tu. Bukan ubah kata yang Tuhan suruh kata hittatun, dia kata apa? Hintatun. Dia berkata gandum. Tukar ayat. Sepatutnya masuk dengan hittah. Hittah ni maksudnya minta keampunan daripada Tuhan. Tuhan keampun. Tapi dia ubah perkataan tu kepada hintah, gandum. Nganjing, kau kata. Nganjing ke Tuhan. Apabila Tuhan kata kamu masuk sahaja, kamu menang. Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, kata Yahudi. Kamu, wahai Musa, dan Tuhan kamu pergi dulu. Kami duduk sini dulu. Nanti bila menang, kami masuklah. Mereka disesatkan di padang teh 40 tahun. Tak. Mereka disumpah jadi beruk. Jadi bukan. Tapi adakah menginsafkan mereka? Tak. Kenapa? Tak tu. Dia nak lawan kerja dia. Dan kenapa Tuhan buat begitu? Itu kehendak Tuhan yang kita tak tahu. Tuhan cipta setan, Tuhan cipta manusia, Tuhan cipta malaikat, dan Tuhan juga cipta Yahudi. Jadi masing-masing mempunyai sifat masing-masing. Ya, ada orang Melayu, dia sifat dia begini. Ada orang Indonesia berbeza sifatnya dengan orang Melayu. Orang Cina berbeza. Orang Arab berbeza. Jadi masing-masing berbeza. Berbeza ini adalah kehendak Allah Ta'ala lah. Lebih daripada tu, wallahu alam. Jadi kalau cerita Yahudi kan panjang-panjang pula. Jadi minta maaf, terlebih dah tu lah. Lambat dah masa. Jadi apa yang baik itu kita amalkan, ambillah pengajaran. Yang kurang itu kita istighfarkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.